Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu isytihar harta SPRM beri mizan 30 hari lagi. SPRM memberi tempoh selama 30 hari lagi kepada anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad Mizan untuk mengisytiharkan hartanya kepada agensi anti rasuah itu. Kita mari tengok respon daripada Datuk Kamal Amir. Di akhir kita komen macam biasa. Dan begitu juga apabila SPRM Suruhanjaya Pencegah Rasuah bersikap agak mudah sikit, memberi tempoh tambahan, lanjutan tempoh 30 hari lagi kepada anak Dr. Mahathir iaitu Mizan Mahathir untuk memperjelaskan ataupun mengisytiharkan hartanya. Demikian menurut Ketua Suruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang mengatakan bahawa tempoh lanjutan diberikan sebagaimana dimohon oleh ahli perniagaan tersebut. Dia katanya kami memberi lanjutan selepas beliau mohon masa tambahan untuk mengisytiharkan hartanya. Bagaimanapun, lanjutan itu dipercayai hanya diberikan kepada Mizan, sementara adiknya Mokzani masih perlu mematuhi notis asal 30 hari. Jadi ini pun jadi masalah saya. Kata tak cukup masa lah selama 43 tahun. Mana mungkin mereka mampu untuk menyelesaikan satu persatu. Itu keadaan saya. Sedangkan SPRM telah pun menyerahkan notis kepada Mizan dan Mokzani di bawah Seksyen 36 Akta SPRM. Dan mereka mesti membuat pengisytiharan harta dalam tempoh 30 hari. Itu kehendak undang-undang. Tapi maklum sajalah saya, segala-galanya tak betul. Sebab itu sekarang saya mengatakan tajuk bicara kita malam ini, apabila impian bangsa kian pudar. Kenapa ia berlaku? Sebab apa saja yang cuba dilakukan oleh pimpinan negara yang terdiri daripada bangsa Melayu tak betul daripada kacamata mereka. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau tidak mengambil gaji pun dipersoalkan. Ada yang mengatakan duit dah banyak, dapat itu, dapat ini. Sedangkan beliau tulus. Dah setahun dah, lebih daripada setahun. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau masih tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Tapi pimpinan mereka yang jabat jawatan tak kerja pun. Jawatan sebagai duta bertaraf menteri, dapat gaji menteri, tak ada kerja. Boleh diam-diam. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dia tak ambil gaji, di samping itu gaji semua menterinya dikurangkan kepada 20% juga menjadi kritikannya. Begitu juga apabila masalah penyitaan mereka yang terlibat dalam korupsi juga mendapat kritikan. Saya pun tak faham dalam keadaan begitu saya. Inilah membuatkan akibat impian bangsa kita mahu dilahirkan sebagai bangsa yang murni, bangsa yang memegang pada etika kehidupan. Seolah-olah sekarang ini semakin pudar apabila pimpinan pembangkang masih lagi tidak henti-henti menyanyikan ataupun melontarkan pandangan yang negatif terhadap usaha murni yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Saya bukan nak menjilat ataupun mengangkat Perdana Menteri saya, tapi saya melihat usaha itu adalah untuk memastikan agar kebejatan, korupsi dapat diusaikan satu persatu. Negara kita dah teruk, saudara. Dan mereka sekarang ni macam Perikatan Nasional lah, saudara. Dengan gerombolannya masih lagi menggila lah dengan pelbagai saranan di media sosial, macam-macam. Tak berhenti lagi, saudara. Ini 2-3 hari lagi kita akan dengar pula apa berlaku dengan langkah janda baik. Ini juga tidak kurang lagi, saudara. Sedangkan Parlimen akan bersidang pada 26 hari bulan. Hari ini dah masuk 17 hari bulan. Tinggal lagi 9 hari, Parlimen akan bersidang. Apakah Parlimen akan mengutarakan isu-isu rakyat? Tapi saya yakin sejak akhir-akhir ini, dari segi beberapa coretan, lontaran kata-kata dari pimpinan pembangkang, nampaknya mereka masih belum berhenti lagi. Kerana mereka mahu mengalihkan perhatian pimpinan kerajaan dalam usaha untuk menangani isu korupsi. Macam isu paling penting sekarang ni, macam REE di Kedah. Nampaknya dah sunyi sepi. Dan saya hairanlah
apabila pimpinan dalam kerajaan pun macam daripada DAP cuba menggamit rasa amarah orang Melayu, ini pun perlu ditangani saudara. Tapi kalau melihat dari segi kebejatan yang dilakukan, REE di Kedah masih lagi belum usai. Bagaimana dengan projek Jana Wibawa? Satu persatu belum lagi terusai. Dan isu ladang Musangking di Kelantan, bukan sikit saya, 26,000 hektar. Tak ada siapa bersuara lagi. Dan saya melihat keadaannya yang berlaku adalah musim saman menyaman. Orang yang kena siasat mengambil tindakan menyaman pihak kerajaan. Malahan Ketua Pengarah SPRM pun disaman kerana kononnya tidak mengikut prosedur dan sebagainya. Bagi saya lah, kalau pihak SPRM nak siasat, siasatlah. Nak sama menyaman, buat apa? Itu keadaan saya. Jadi sekarang ni, naratifnya selain daripada sama menyaman, lain tak ada saya. Tumpu kepada pimpinan UMNO. Tak henti pimpinan UMNO dibelasah. Sebab itu keadaan hari ini, kita melihat bagaimana Melayu, saya bercakap terus terang saya, Melayu dilihat masih terus berbalah. Kita bergaduh sama kita, tak pasal-pasal. Ya, kenapa jadi begitu? Siapakah yang mewujudkan suasana hingga berlakunya perbalahan tanpa henti, tanpa noktah? Sengketa Melayu ini berterusan. Sepatutnya kita gunakan kesempatan sekarang ini, diusahakan penyatuan. Kalau tak nak bersatu pun tak mengapalah. Berilah siapa saja yang jadi pemimpin negara untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Untuk mentadbir negara, membela perjuangan bangsa. Ini menjelang Kongres Ekonomi. Sudah ada macam-macam bunyi, saudara. Macam-macam bunyi. Kononnya bahawa usaha Datuk Anwar Ibrahim memanggil menteri-menteri kabinet daripada bukan Melayu. Tak sesuai lah nak membincangkan permasalahan Melayu dalam Kongres ini. Saya katakan, apa hal dia orang ni? Apa yang mahu dilakukan oleh Datuk Anwar Ibrahim supaya menteri-menteri ini faham kenapa Kongres ini diadakan, apa matlamatnya, apa tujuannya. Kita tidak mahu apa yang berlaku zaman satu ketika dahulu. Menteri Kewangan dipimpin oleh Tun Tan Sri Sin, keadaan ekonomi begitu berat sebelah. Kek ekonomi bangsa, ekonomi negara tidak dapat dikongsi bersama. Berlaku satu keadaan yang tidak stabil dan akhirnya mengundang masalah. Itu keadaannya saudara. Hari ini sebenarnya saya nak bertanya, siapa sebenarnya yang memecah belahkan ukhuwah bangsa kita? Saya melihat lain tak ada adalah mereka yang menggagalkan piagam muafakat nasional. Inilah mereka yang terlibat. Yang tidak mahu melihat penyatuan bangsa. Sekarang ni bercakaplah, ada saya dengar, bukan tak ada, usaha-usaha mahu diwujudkan kembali muafakat nasional. Tapi bukan dengan keikhlasan. Saya ingin menyantuni anda, mungkin ramai tak tahu kronologi bagaimana piagam muafakat nasional ini dikhianati. Ya, perlu diperincikan saya kronologi itu, ini berfakta. Fakta ini adalah berpandukan pada minit mesyuarat Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional yang mahu memperbetulkan, mahu melakukan koreksi terhadap tuduhan bahawa UMNO mengkhianati piagam muafakat nasional. Sebenarnya, saudara, setiap keputusan besar politik yang menyangkut soal UMNO dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Induk. Lebih-lebih lagi waktu kita bersama dengan PAS dulu, semua permasalahan dibincangkan dalam Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional. Sebagaimana hari ini, apa-apa saja masalah yang berhubung kait tentang kerajaan perpaduan dibincangkan dalam mesyuarat kerajaan perpaduan di tingkat 36. Tapi begitu juga dalam muafakat nasional. Begitu kita menyantuninya. Dan dalam piagam muafakat nasional tidak disebut secara khusus bahawa muafakat nasional ini hanya kepada parti-parti politik tertentu. Tak ada. Tapi ia harus selaras dengan aspirasi untuk penyatuan bangsa. UMNO kekal dengan pendiriannya untuk tidak bersetuju apabila ada usaha mahu mewujudkan Perikatan Nasional yang telah didaftarkan sebagai parti politik. Ini ideanya datang dari Tun Sri Muhyiddin.
Jadi kepimpinan UMNO Biro Politiknya pada 1 bulan Jun 2020 mereka membantah hasrat mahu mewujudkan Perikatan Nasional sebagai parti politik. Kerana UMNO dah ada, dah Barisan Nasional. Jadi berada dalam Muafakat Nasional itu tak semestinya kita ajak PAS masuk dalam Barisan Nasional. Tidak. Muafakat Nasional ini satu permuafakatan. Macam sekarang, waktu kita berada dalam kerajaan perpaduan, tak ada pula nak didudukkan parti perpaduan. Tak ada, saudara. Ini satu muafakat antara UMNO Barisan Nasional bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Masing-masing ada dia punya parti-parti yang menganggotai pertubuhan masing-masing. Begitu juga di Sabah, di Sarawak. Menjadikan himpunan parti-parti politik dalam satu ukuah perpaduan yang disebut sekarang ni Kerajaan Madani ini terjumlah sebanyak 18 buah parti. Tapi inilah cuba dihancurkan balik. Dulu kita dah uja menyantuni Muafakat Nasional. Akhirnya Muafakat Nasional hancur berkecai di tengah jalan. Puncanya ke mana? Puncanya apabila Tan Sri Muhyiddin dan PAS bersetuju untuk menubuhkan Parti Perikatan Nasional. Malahan anggota daripada Barisan Nasional, daripada MIC juga ditarik untuk menyertai penubuhan jawatankuasa Perikatan Nasional. Itu asasnya yang buatkan UMNO tak boleh terima keadaan. Kalau mereka nak tubuhlah parti politik apa semua pun tak ada masalah. Tapi jangan heret Barisan Nasional dalam Perikatan Nasional. Masing-masing parti jaga masing-masing parti. Itu matlamatnya. Sekarang mereka boleh pula dalam Perikatan Nasional ada gerakan, ada PAS, ada PBM. Ini keadaannya. Tapi kenapa tidak mereka semua berdaftar sebagai ahli Parti Perikatan Nasional? Tidak, ahli PAS tetap dengan PAS. Parti Bersatu tetap dengan Bersatu. Gerakan tetap dengan gerakan. Tapi bila waktu Muafakat Nasional diwujudkan, mereka mahu supaya ahli UMNO Barisan Nasional berada dalam Perikatan Nasional. Ini satu benda yang tak betul. Itu keadaannya saya perlu menjelaskan bagaimana perpecahan bangsa kita berlaku. UMNO tidak pernah mengkhianati Muafakat Nasional. Jauh sekali untuk mengkhianati mana-mana parti. UMNO dan PAS betul ada mengundang Parti Pribumi menyertainya. Tapi apabila dilihat keadaannya, apabila orang kata cacing naik ke mata, dah dapat betih nak peha. Itu keadaan saya. Jadi Muafakat Nasional sebenar-benarnya pada awal diwujudkan dulu merupakan gagasan besar yang dijelmakan untuk memenuhi hasrat penyatuan ummah. Tapi dikhianati, maka terjadilah sekarang ni Muafakat Nasional hilang diganti dengan Perikatan Nasional. Teruskanlah anda dengan cara anda. Jadi keadaan sekarang ni ternyata apa saja mana-mana pemuafakatan yang mahu dibina, sepatutnya ia mestilah berteraskan kepada kejujuran, ketelusan dan keikhlasan. Barulah ia mampu kekal. Sebagaimana sekarang ni suka tak suka saudara kena mengakui hakikat. Pimpinan dalam Pakatan Harapan dan juga Perpaduan ini nampaknya pimpinan mereka ikhlas dan jujur walaupun ada titik bengiknya. Satu dua orang pemimpin daripada keadilan, adalah satu dua orang daripada DAP. Tapi bila ada sesuatu masalah, UMNO bingkas bangun dan menegur, dan nampak gayanya teguran itu diambil perhatian oleh presiden parti masing-masing. Jadi saya melihat bahawa ada keikhlasan antara UMNO Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Itulah sewajarnya dan sepatutnya kita santuni, saudara. Kita tak mampu lagi, saudara. Kalau kita berterusan berpecah, ada unjuran mahu memecah belahkan sama bangsa kita ini, saudara, maka sebab saya katakan bahawa akhirnya bila Melayu sama Melayu berbalah, kita sama-sama kita, impian bangsa kita akan kian pudar. Kita sedang membina satu kekuatan politik. Suka tak suka kena terima hakikat. Kita adalah bangsa dominan. 70% warga negara ini terdiri daripada bangsa Melayu. Tapi kalau dibiarkan warga bangsa Melayu ini berpecah belah, maka tidak dapat disantuni apa saja pun. Kesannya ekonomi negara, kerana tidak ada kestabilan politik, terus merudum.
buatlah macam mana pun, usahalah macam mana pun, pelabur-pelabur masih lagi lihat dan tengok apa akan berlaku pada negara kita. Kalau pimpinan masih lagi bersengketa, apa nak jadi pada kita, saudara? Sebab itu saya menyatakan, dalam kepudaran impian bangsa kita ini, kesedaran mesti ditanam. Cukup-cukuplah kita berbalas, saudara. Lebih-lebih lagi di kalangan warga UMNO, saya nak bagi tahu, saya tidak akan berhenti untuk mengkritik jika ada saya melihat adanya pimpinan UMNO yang bersikap bagaikan cacing naik ke mata. Mereka yang telah tersingkirkan, biarlah mereka meneruskan agenda kehidupan politik mereka. Tak payah nak dilayan lagi. Adalah 5-6 orang yang tidak lagi berada di anjung kuasa di tingkat 38. Cukup-cukuplah. UMNO sudah memahami, sebab saya tengok ada kesan teman-teman mengatakan UMNO dalam keadaan sukar, UMNO susah nak dipulihkan. Boleh dipulihkan. Boleh dipulihkan asalkan warga yakin dan percaya bahawa UMNO ini sedang mengalami proses pemulihan. Mereka yang dah keluar tu tak payah kita dengar cakap mereka. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab saya yakin saudara, kesemua mereka itu semua ada penyakit. Saya tak sebutlah satu persatu. Saudara lihatlah siapa saja yang tersingkir daripada UMNO, mereka mempunyai latar belakang yang sedang digali, sedang disiasat oleh SPRM. Sebab itu saya kata ada kemujurannya. Bila berlaku benda begini, paling tidak pun UMNO akan dilihat lebih bersih di masa akan datang. Apabila pemimpinnya tidak lagi lihat meletakkan kepentingan, jawatan dan tembolok sendiri. Ini kena ingat, UMNO bukan lagi parti yang mempunyai kewangan yang besar seperti dulu. Wang UMNO dah habis dah, kena sapkau. Ini membuatkan Presiden UMNO terkial-kial mencari dana untuk memastikan kalau ada pilihan raya, perlu dibelanjakan, nak cari duit macam mana? Habis disapu oleh mereka-mereka yang tidak lagi berada dalam UMNO. Malahan kadang-kadang bila keberadaan mereka dalam UMNO bukannya untuk menyantuni bangsa, bukan untuk meneruskan perjuangan demi agama bangsa tanah air, tapi kebanyakannya demi poket, demi tembolok. Satu persatu saya lihat latar belakang mereka yang begitu lantang mengkritik UMNO, khususnya tak ada satu pun yang boleh dikatakan bersih sepenuhnya. Jangan sembang, saudara. Okey, tuan-tuan, saya baca detail sedikit lagi. Ketua SPRM Azam Baki berkata ini selepas ahli pertandingan itu meminta Tempoh untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan kepadanya dan adiknya Maulzai mengikut Seksyen 3 Bandar Akta SPRM yang memerlukan mereka mengisytiharkan dalam tempoh 30 hari. Bagaimanapun lanjutan itu hanya diberikan kepada Mirzan. Manakala Maulzani masih perlu mematuhi notis asal 30 hari itu. Okey, tuan-tuan, kita tengoklah apa kesedaran kisah anak Tung M ni. Okey, mari terus menyokong kerjaan perpaduan dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.